Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Syikin Abdurrahman. Dan saya Ivan Toh. Paparan utama Nasional 8 edisi Selasa 17 Mei. Masalah teknikal, punca pesawat TUDM terhempas. Sistem saringan keselamatan di KLIA dipertingkat. Sebuah pesawat latihan milik Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang berpangkalan di Kuantan, Pahang terhempas ketika membuat latihan penerbangan pukul 12.45 pagi tadi. Pesawat jenis Air Maki MB339CM itu dilaporkan mengalami masalah teknikal. Menurut kenyataan bahagian perhubungan awam TUDM, Markas Tentera Udara Kementerian Pertahanan, pesawat tersebut terhempas di kawasan sawah padi di Kampung Serum, berhampiran Kampung Pandan, Nenasi Pekan. Bagaimanapun kedua-dua juruterbang dilaporkan selamat apabila berjaya keluar dengan menggunakan kerusi injal pesawat. TUDM menubuhkan sebuah lembaga penyiasatan bagi menyiasat punca kemalangan tersebut. Sementara itu, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pekan Wan Syamsul Fendi Wan Mahmud berkata pihaknya menggerakkan 11 anggota dan jentera dari balai berkenaan ke lokasi kejadian sebaik menerima panggilan daripada orang awam mengenai kejadian itu. Setibanya di lokasi, kedua-dua juruterbang ditemui selamat. Kedua-duanya meninggalkan lokasi kejadian dengan pesawat tentera kira-kira pukul 1.37 tengah hari tadi. Helikopter Nuri yang membawa kedua-dua mangsa mendarat di Pangkalan Udara Kuantan kira-kira 1.58 tengah hari. Sejurus tiba Doktor Perubatan ETM telah membuat pemeriksaan sebelum kedua-duanya dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Afzan Kuantan. TUDM kini sedang menumpukan usaha untuk membawa keluar pesawat itu dari kawasan insiden. Anggota pasukan khas TUDM juga telah ditempatkan di lokasi itu. Nahas itu mencemaskan penduduk sekitar yang melihat dengan mata sendiri pesawat meletup di udara sebelum ia terhempas. Seorang petani Abdul Jalil Abdul Karim, 47 tahun berkata ia terjatuh hanya 200 meter dari kawasan sawahnya. Saya tengah meracun, tiba-tiba saya dengar meletup, suara meletup. Lepas tu saya terpaling pergi tengok ada kapten dia dah terjun. Lepas tu saya pun tak kisah lagi lah, saya ingat ada buat latihan. Tiba-tiba pesawat tu dia main betul dengan saya duduk. Lepas tu saya pun tengok-tengok dan saya elak, dia jatuh di depan saya. Tapi tak ada apalah, enjin dah mati. Oh, pesawat terjatuh depan? Pesawat terjatuh depan saya lah kira. Lebih kurang dalam 20 meter lah daripada saya. Dalam perkembangan lain, operasi mencari dan menyelamat penumpang serta juruterbang Nahas helikopter AS350 yang disyaki tempas di Batang Lupas, Sarawak telah pun dihentikan Rabu lepas sebaik kesemua yang terkorban ditemui. Namun tragedi itu tetap terpahat dalam ingatan seluruh rakyat, apatah lagi ia berlaku 2 hari sebelum hari pengundian pilihan raya umum ke-11 DUN Sarawak. Bersama wartawan Rosita Ampung menyelami perasaan rakyat negeri itu. Tragedi helikopter AS350 yang berlaku pada 5 Mei lepas, biarpun ramai yang tidak mengenali secara dekat penumpang dan juga juruterbang yang terkorban dalam nahas ini, namun yang pastinya keseluruhan rakyat Sarawak begitu terkesan dengan tragedi ini, apatah lagi ada di kalangan mereka yang pernah berbual, bersua muka dan juga berjabat tangan dengan penumpang dan juga juruterbang yang terkorban dalam tragedi ini. Ikuti luahan hati dan perasaan mereka yang sempat saya rangkumkan sepanjang seminggu yang lepas. Pegawai Daerah Seri Aman Ismail Saleh dan seorang kagitangan Jabatan Penerangan Seri Aman Saleh Imun antara yang begitu sedih mendengar nahas berkenaan.
Kedua-duanya pernah menaiki helikopter tersebut yang dikendalikan juruterbang Kapten Rudolf Regragas semasa mengikuti tugas rasmi ke kawasan Engkeranjit dan Engkerepok di Lingga pada 30 April lepas. Sempat merakamkan gambar kenangan bersama Kapten Rudolf, Ismawi turut memberikan penilaian pribadinya terhadap juruterbang itu. Saya rasa dia seorang juruterbang yang berpengalaman. Di Engkerepok tidak ada padang dan tidak ada proper landing pad. Yang ada cuma di sekitar itu adalah hutan. Tetapi beliau boleh mengenali dan ianya landing dengan selamat di suatu peparitan, bam yang agak kecil tetapi dapat landing dengan selamat di situ. Bagi Saleh pula, Kapten Rudolf disifatkan sebagai seorang yang sangat mesra dan menghormati budaya setempat biarpun baru sekali berjumpa. Semasa balik dari Semulung, kami sempat bergurau dengan kapten tersebut bersama dengan Tuan D.O. Seri Aman, Pegawai Daerah Seri Aman, di mana kita sempat merakam gambar bersama dengan pilot tersebut, dan pada ketika itu saya sempat bergurau dengan kapten dengan menyatakan bahawa maybe this is our last on board your heli. Nahas helikopter berkenaan turut memberi kesan mendalam dalam hati dan perasaan penduduk Lingga yang menyaksikan buat pertama kalinya dalam sejarah Pekan Kecil Lingga dibanjiri ramai terutama yang terlibat dengan operasi mencari dan menyelamat. Dan saya bersyukur pada Tuhan sebab semua mayat-mayat mangsa telah dijumpai dalam masa 2-3 hari ini. Dan dengan ini saya menyampaikan salam tausiah kepada ahli keluarga yang dalam tragedi ini, terlibat dalam tragedi ini. Kami penduduk Lingga merasa merasa duka cita sedikitlah sebab perkara yang berlaku ini tidak disangka-sangka lah. Tapi apa boleh buat? Ini dah nasib kita orang. Ikuti laporan seterusnya nanti mengupas komitmen serta pengorbanan semua pihak yang terlibat dalam operasi nahas helikopter AS350 yang dianggap sebagai kes atau tragedi berprofil tinggi. Rosita Ampong, Berita RTM. Segala perancangan kini diatur rapi pihak polis bagi memastikan pilihan raya kecil PRK Kuala Kangsar dan Sungai Besar bulan depan berjalan lancar dan aman. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar, segala pengalaman yang ada akan digunakan bagi menghadapi kedua-dua PRK itu yang dilihat sebagai kerusi panas. Justru orang ramai dinasihatkan supaya bersabar sepanjang tempoh pilihan raya yang berlangsung pada bulan Ramadan. Ia bakal diadakan serentak pada 18 Jun, manakala penamaan calon pada 5 Jun. Apalah, kita akan pantau dan kita akan pastikan semuanya berjalan dengan aman. Nasihat saya pastikan semua mengikut undang-undang dan peraturan, ya. Dan bagi orang Islam pula, bulan puasa kan bulan untuk kita bersabar, beribadah. Jadi kalau kita menghayati betul-betul amalan-amalan bulan Ramadan itu, saya rasa semua akan berjalan dengan lancar. Tan Sri Khalid menyempurnakan pemakaian pangkat dan serah terima tugas pengarah keselamatan dalam negeri dan ketenteraman awam di Ibu Negara. Menjelang tahun 2030, 80% penduduk di Lembah Kelang bakal tinggal dalam lingkungan 400 meter dari stesen-stesen pengangkutan awam impak daripada projek Greater Kuala Lumpur. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, 40% perkongsian strategik dalam pengangkutan awam disasar untuk dilaburkan melalui projek itu, manakala sasaran 15% pula di bandar-bandar besar lain seluruh negara. Sehingga penghujung tahun lalu, perkongsian modal pengangkutan awam bagi Greater Kuala Lumpur telah berada pada tahap 25% dan 8% untuk bandar-bandar lain. On the part of the government, we are committed to ensuring all plans goes well. We will ensure no projects are delayed, but if delays are inevitable, it should be at the very minimal. We are fully aware of the grocers about the shortage
of manpower in the country, including the construction sector. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berucap melancarkan Perhimpunan Kesatuan Pengangkutan Awam Antarabangsa Asia Pasifik ke-16 di Ibu Negara. Disember depan, fasa 1 laluan MRT dari Sungai Buloh ke Kajang akan dibuka melibatkan 12 stesen sejauh 21 km. Demi memperkemas jaringan pengangkutan awam, projek rel antara Bandar Putrajaya, projek kereta api berkelajuan tinggi menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura serta program transformasi perkhidmatan bas rapid untuk 11 ibu negeri sedang dalam perancangan untuk dilaksana. Sistem jaringan keselamatan di pintu masuk lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan ditambah baik Jabatan Imigresen. Sistem sedia ada telah diguna pakai lebih 20 tahun dan sering terkendala. Gangguan pada sistem tersebut membuka peluang kepada kemasukan warga asing yang tidak sah ke negara ini dan dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket perdagangan manusia. Perkara ini tidak boleh dimaafkan ya, terutamanya oleh peringkat syarikat ya, yang telah membekalkan sistem ni selama 20 tahun tapi masih lagi mempunyai masalah seperti ini, dan ini membuka peluang ya kepada kemasukan warga negara asing masuk keluar yang tidak direkodkan dalam sistem. Jabatan Imigresen sedang mengkaji sistem baru yang lebih efisien untuk memperketat kawalan kemasukan warga asing. Ini termasuk melaksanakan sistem saringan awal penumpang APSS. Selain penambahbaikan tersebut, Jabatan Imigresen juga akan memberi tumpuan dalam meningkatkan tahap integriti para pegawainya untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam kegiatan sindiket tersebut. Datuk Nur Jazlan menyatakannya selepas melakukan tinjauan di kaunter pintu masuk antarabangsa di KLIA. Dan ini pula susulan gesaan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang meminta Kementerian Pendidikan melakukan penambahbaikan perkhidmatan perguruan. Menteri Pendidikan Datuk Seri Mazir Khalid berkata beliau sedia maklum dan mengambil tanggungjawab tersebut. Kajian bagi menambah baik skim perguruan akan diperhalusi supaya setimpal dengan sumbangan yang diberi. Tambah beliau, perbincangan akan diadakan dengan jawatankuasa peringkat kementerian dan pihak NUTP bagi melihat holistik mengenai penambahbaikan skim perkhidmatan pendidikan. Sebelum ini terdapat banyak perkhidmatan guru yang akan ditambah baik, antaranya termasuklah time base, 8 tahun kenaikan pangkat guru, allowance kepada guru besar, penolong kanan, pengetua dan warden asrama. Guru besar di sekolah kebangsaan, primary school, dia bercakap juga mengenai dengan allowance misalnya, penolong kanan, pengetua, warden asrama. Banyaklah kalau kita nak tengok secara keseluruhan tu kita akan tengok dan kita akan pergi kepada yang mana satu yang prioriti. Terdahulu beliau merasmikan seminar peningkatan profesionalisme guru-guru bimbingan dan kaunseling di SMK Pokok Sena, Kedah. Lagi kes pelajar di Patuk Ula terbaru di Limbang, Sarawak membabitkan 2 kes di lokasi berbeza. Seorang pelajar perempuan tingkatan 2 disyaki di Patuk Ula di bahagian kaki ketika hendak mandi di asrama sekolah menengah agama Limbang. Manakala mangsa kedua, seorang pelajar lelaki tahun 6 yang di Patuk Ula ketika mencuci pinggan di Dewan Sekolah Kebangsaan Merambut. Dua-dua mereka dirawat di Hospital Limbang sejak kejadian petang semalam dan dilaporkan stabil. Pihak pengurusan sekolah bagaimanapun enggan memberi sebarang komen. Pegawai Pendidikan Daerah Limbang, Muhammad Tagah, yang ditemui di pejabatnya juga hanya mengesahkan menerima laporan tersebut. Gara-gara memberi suapan RM1,500 kepada pegawai Jabatan Imigresen, seorang ahli perniagaan didenda RM10,000 dan penjara 5 hari oleh Mahkamah Session Shah Alam. Hakim Amran Jantan memerintahkan Ar-Ravi, 45 tahun, menjalani hukuman penjara bermula dari tarikh dia ditangkap Khamis lalu. Tertuduh didakwa memberi suapan kepada Timbalan Penolong Pegawai Imigresen Muhammad Hanif Farhan Syari supaya tidak mengambil tindakan terhadap 2 pekerja warga Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan permit kerja.
Ravi didakwa melakukan kesalahan itu di kilang Brick Deck Enterprise di Sungai Lalang Semenyih kira-kira pukul 3.40 petang pada 12 Mei. Lelaki itu didakwa mengikut subsection 17(B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000. Tertuduh yang membayar denda diwakili Peguam BR Puvarasan. Di Johor Bahru, seorang pegawai pemasaran pula didenda RM400 setelah mengaku bersalah di Mahkamah Majistret kerana membuat laporan palsu. Pengakuan dibuat tertuduh Said Muhammad Said Afandi, 26 tahun, di hadapan Majistret Nur Aisyah Ahmad. Sekiranya gagal membayar denda, Said Muhammad perlu menjalani hukuman penjara selama sebulan. Mengikut kertas pertuduhan pada 13 Mei lalu, tertuduh telah membuat laporan palsu di Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan dengan menyatakan yang dia telah disamun. Bagaimanapun siasatan mendapati Said Muhammad telah menyalahgunakan wang syarikat berjumlah RM6,000. Dia didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 182 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh didenda RM2,000 dan penjara 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Projek pembangunan semula Legacy Building 1, sebuah projek usaha sama Malaysia UK Eco World Ballymore, dirasmikan Perdana Menteri di London. Menurut Datuk Seri Najib Tun Razak, ia satu contoh terbaik peningkatan pelaburan Malaysia di United Kingdom. Perdana Menteri meletakkan batu asas sebagai tanda merasmikan projek hartanah tersebut. Hadir sama pengerusi Eco World Ballymore Holdings, Tan Sri Liu Kisin, Pengarah Urusan Ballymore UK, John Murren, dan pengerusi pengurusan Eco World, Lord Jonathan Marlin. Of another historic moment, the topping out of the core for Legacy Building 1 at Embassy Gardens, also in 9 Elms. This could be, from what I see, a very, very exciting redevelopment. Very, very creative. The Embassy Gardens will have a 25-meter swimming pool suspended within 2 apartment blocks, 10 stories up, the first of its kind in the world. Projek hartanah itu dibangunkan di kawasan terbiar yang terletak tidak jauh dari projek pembangunan semula jana kuasa Battersea di tebing Sungai Thames. Projek usaha Eco World Ballymore telah menjual sebahagian besar unit blok kediaman mewah bangunan Legacy 1. 9 Elms akan menjadi kawasan diplomatik baharu yang bakal menempatkan kedutaan Belanda dan Amerika Syarikat. Wonderful, iconic developments will raise our bilateral ties to new levels. And this is good for Britain and it's good for Malaysians as well. Projects like this will contribute to our plan to raise not only Malaysia to become a high-income nation, but also our profile on the global stage. Perdana Menteri turut memuji Tan Sri Liu sebagai tokoh usahawan kebanggaan negara dalam pasaran antarabangsa. Shortage of ideas that we have got, but what Jonathan said this morning about us working together, the British and us, and our ideas coming together, our capital, our expertise, our marketing, we will do very, very well. And going forward, with the permission, with your support again, we're going to do a lot more in UK. I believe strongly there's a lot of potential for us in UK. And similarly for UK investors in Malaysia. Perdana Menteri mengakhiri lawatan kerjanya dengan menghadiri majlis makan malam di kediaman Lord Mount Evans di Mansion House. Dua penghantar makanan ringan maut setelah lori dinaiki merempuh sebuah trailer di Lebuhraya Ilit petang tadi. Kejadian berpunca daripada trailer yang memperlahankan kenderaan itu di lorong kecemasan untuk berhenti. Mangsa yang maut pemandu lori Zalantasa dan Kelindan Soleran Masron yang tersepit.
Menurut Ketua Polis Daerah Sepang ACP Abdul Aziz Ali, kemalangan berlaku pada pukul 3.08 petang di kilometer 26.2 Lebuhraya Ilit arah utara. Difahamkan pemandu trailer Muhammad Zuhilmi Mat Zainan yang tidak mengalami sebarang kecederaan tidak memberi isyarat untuk berhenti di lorong kecemasan menyebabkan lori tersebut yang mengekori dari belakang tidak sempat mengelak. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Putrajaya untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengukutan Jalan 1987. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Kelantan mengesahkan tulang yang ditemui penduduk di Sungai Golok baru-baru ini milik 2 ekor babi kampung. Jelas Pengarah Perhilitan Kelantan Muhammad Khairi Ahmad, tulang itu mungkin terdampar di tebing sungai itu selepas ada penduduk negara jiran yang membuangnya dan hanyut hingga ke kampung Kubang Rambutan Rantau Panjang. Tulang tersebut hanya jelas kelihatan selepas air sungai semakin mengering dan cetek akibat El Nino. Impaknya kehadiran pengunjung ke Pekan Rantau Panjang semakin berkurangan selepas berita penemuan tulang haiwan tersebut menjadi buah mulut penduduk serta viral di laman sosial sejak seminggu lalu. Perkara itu benar-benar mendukacitakan penduduk. Kepada pihak yang berkenaan, khasnya jabatan-jabatan yang berkaitan dengan ini, supaya buat pemantauan dan menasihatkan kepada penduduk supaya melaporkan kepada dia jika ada terjadi perkara ini berlaku. Saya jumpa benda pelik di celah batu. Dalam guni ya. Saya ambillah kayu kuih-kuih, tengok ada tulis. Saya syok lah tulis babi tu. Ada seminggu ni aku ke. Sebabnya dah duk bunyi berita. Berita angin-angin khabar kata ada tulis babinya. Biasalah air sungainya si ada dalam sungai. Sementara itu, Imam Masjid Kubang Rambutan Syahri Ismail berkata dari segi hukum, meski penemuan tulang haiwan itu disyaki tulang babi, air sungai berkenaan masih boleh digunakan kerana air itu mengalir. Bagaimanapun beliau menyifatkan tindakan membuang tulang haiwan terbabit adalah tidak wajar dan boleh merosakkan keharmonian penduduk di sepanjang sungai itu yang beragama Islam. Sebabnya air itu mengalir. Kalau air itu mati ataupun air itu tenang tak mengalir, jadi hukumnya tak bolehlah. Dalam pada itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Kelantan, Datuk Dr. Ahmad Razin Ahmad Mahir berkata pihaknya akan menghantar sepasukan kaki tangan bahagian air dan kebersihan alam sekitar BAKAS ke kawasan yang dilaporkan. Seorang petani di Serian, Sarawak terkejut apabila mendapati seorang bayi perempuan tidak berpakaian ditinggalkan atas kerusi di hadapan rumahnya. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Sarawak SAC Dave Kumar, bayi berkenaan ketika itu sedang menangis kesejukan. Petani yang enggan dikenali identitinya itu membuat laporan polis sejurus penemuan tersebut. Siasatan awal polis di lokasi turut menjumpai sebilah gunting dipercayai digunakan untuk memotong tali pusat bayi itu. Susulan itu, suspek seorang wanita berusia 26 tahun ditahan. Suspek dihantar ke Hospital Umum Sarawak bagi mendapatkan rawatan kerana ditemui dalam keadaan lemah. Kes disiasat di bawah Seksyen 317 Kanun Kesiksaan kerana meninggalkan anak berusia bawah 12 tahun. Perkembangan Dewan Rakyat, Jawatankuasa Pengkaji bagi meneliti keperluan air negara bakal ditubuhkan. Keputusan itu jelas Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Datuk Seri Dr. Maximus Jollity Ongkili bagi membolehkan perancangan dalam tempoh 25 hingga 50 tahun akan datang dibuat dengan ahli jawatankuasa terdiri daripada golongan pakar. Termasuk mengambil perhatian kepada perihal sungai-sungai dan tedahan air, dan we are thinking juga dari segi water grid
untuk nasional Semenanjung, peringkat nasional, kawasan-kawasan yang kaya dengan sumber air, kita perlu tap dan gunakan untuk membantu negeri-negeri yang ada sedikit miskin dari sumber air. Jadi perlu satu kajian yang meneliti dan secara realistik di peringkat khususnya Semenanjung Malaysia, dan perkara yang berhormat telah bangkitkan itu adalah perkara yang begitu pokok. Jawatan kuasa yang akan ditubuhkan itu mempunyai keperluan daripada sudut pengurusan sumber air yang lebih tersusun. Pada masa sama, kerjasama antara kerajaan persekutuan dan negeri dituntut bagi memastikan kawasan sumber air negara dilindungi. Ketika ini hanya 2 kawasan yang menghadapi catuan air, Mersing dan Koti Tinggi di Johor, meskipun secara keseluruhan empangan di seluruh negara menghadapi penyusutan. Sepanjang April lalu, program My Deposit menerima hampir 4,000 permohonan yang berminat untuk memiliki kediaman masing-masing. Bagaimanapun, semua permohonan itu sedang diperhalusi Jabatan Perumahan Negara dan permohonan masih dibuka sehingga akhir Jun ini. Kementerian telah pun menetapkan mekanisme pelaksanaan termasuklah peringkat tapisan awal dan permohonan tersebut juga akan disemak melalui lembaga hasil dalam negeri sebelum dipertimbangkan di dalam satu mesyuarat jawatankuasa pemilihan penerima insentif My Deposit. Menjawab soalan yang dikemukakan Wakil BN Lipis Dato' Abdul Rahman Mohamad, Dato' Halimah menjelaskan mekanisme pemilihan dilaksana bagi memastikan kumpulan yang layak untuk skim yang ditawarkan. Program My Deposit itu diwujudkan sebagai insentif mengurangkan beban golongan pertengahan atau N40 yang mahu memiliki rumah pertama. Melaluinya mereka berpeluang memperoleh bantuan deposit 10% atau maksimum RM30,000 bagi rumah yang berharga RM500,000 ke bawah. Bagi tahun ini peruntukan sehingga RM200 juta disediakan. Kementerian Dalam Negeri akan memasang lebih banyak kamera lita tertutup atau CCTV di lokasi-lokasi yang kerap berlaku jenayah. Walaupun bilangan anggota polis ditambah di lokasi berkenaan, ia masih belum dapat mengekang sepenuhnya gejala negatif. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Mohamad ketika menjelaskan keputusan kementerian itu berkata, pemasangan lebih banyak CCTV diyakini dapat membantu pihak berkuasa mengesan kes-kes jenayah yang berlaku dengan mudah. Bukan diletak hanya untuk menjadi alat untuk melihat saja. Ia juga boleh dilengkapkan dengan perisian yang boleh mengenal pasti wajah mereka-mereka yang berada dalam kawasan yang hotspot tersebut, dan juga ia boleh dibina database mengenai sesiapa yang melalui kawasan hotspot tersebut, dan database akhirnya boleh padankan dengan database penjenayah yang mungkin telah direkod oleh polis. Terima kasih atas persediaan. Menjawab soalan tambahan Wakil DAP Bukit Bintang Fong Kuih Lun, Datuk Nur Jazlan menjelaskan CCTV tersebut perlu mempunyai teknologi perincian wajah penjenayah. Talian CCTV juga bakal disambung dengan Balai Polis Berdekatan. Peruntukan bagi pemasangan gadget tersebut akan diperoleh kementerian dalam tempoh terdekat. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP kekal sebagai pemegang terbesar hutang domestik kerajaan dengan komposisi pegangan 21.6% atau RM131.7 bilion. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata pinjaman tersebut menerusi bentuk pegangan KWSP dalam instrumen sekuriti kerajaan berjumlah RM65.9 bilion dan terbitan pelaburan kerajaan berjumlah RM65.8 bilion. Dalam jawapan bertulis kepada Wakil DAP Sandakan Wan Tien Fat, Perdana Menteri menjelaskan pinjaman yang diperoleh Kerajaan Persekutuan adalah bagi tujuan membiayai perbelanjaan pembangunan yang memberi kesejahteraan kepada rakyat serta menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Ia secara tidak langsung memberi manfaat kepada syarikat-syarikat yang melaksanakan pelbagai program pembangunan negara. Datuk Seri Najib turut memaklumkan hutang domestik kerajaan adalah sebanyak 96.6% atau RM609.1 bilion. Bakinya RM21.5 bilion atau 3.4%
adalah pinjaman luar pesisir. Sementara itu, menurut Perdana Menteri, kedudukan terkini hutang kerajaan pada akhir Disember lalu adalah 630.5 bilion ringgit atau 54.5% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Ya, sejak Januari hingga April tahun ini, 12,449 nombor telefon yang didapati menyebar SMS berunsur perjudian telah ditamatkan perkhidmatannya. Ya, setelah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, SKMM mengambil langkah proaktif dengan mengarahkan syarikat-syarikat telekomunikasi mengesan dan menamatkan nombor-nombor berkenaan. Perkara berkenaan dimaklumkan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Muhammad Saleh Tun Syed Keruak dalam sesi kamar khas. Selain itu, berhubung kegiatan judi dalam talian pula, SKMM telah menjalin kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia. Kerjasama itu meliputi aspek pemantauan, pengesanan dan perkongsian maklumat serta aspek forensik digital. Sekiranya tindakan agensi penguasaan tidak dapat mengekang penularan laman web judi haram, langkah penyelesaian terakhir ialah menyekat akses laman tersebut. Daripada tahun 2012 hingga April tahun ini, 664 laman web telah disekat. Promosi perjudian dalam talian melalui SMS dan aplikasi telefon pintar seperti WhatsApp, Kementerian melalui SKMM telah menerima sejumlah 438 aduan awam bagi tempoh Januari hingga April tahun 2016 ini. Beliau menjawab soalan DAP Bakri Teck Hua berkaitan iklan perjudian dalam talian melalui SMS. Persidangan setengah jam itu dipengerusikan Timbalan Speaker Datuk Ismail Muhammad Said. 1MDB berada di fasa terakhir bagi proses perpindahan hak milik asetnya kepada Kementerian Keuangan. Aset syarikat itu meliputi projek Bandar Malaysia Sendirian Berhad, TRX City serta hartanah di Air Hitam dan Pulau Indah. Peralihan hak milik aset itu berikutan saranan jawatankuasa kira-kira wang negara PAC dan prosesnya selesai akhir bulan ini. Timbalan Menteri Keuangan kedua, Datuk Johari Kani berkata lembaga ahli pengarah 1MDB juga telah menyerahkan surat peletakan jawatan masing-masing. MOF own 1MDB and MOF own a company that going to take over. Both are actually the same entity, but a different outfit. So that's it. Nothing complicated about that. Yeah. Well, I think at the end of the day, 1MDB, we're going to run off the companies in the sense that there's no more activities can be undertaken under 1MDB. So we will look at all those details and we will have a caretaker board. It can come from MOF. Proses perpindahan turut melibatkan anak syarikat 1MDB kepada MOF mengenai pemegang sukuk 1MDB dan International Petroleum Investment Company IPIC. Kedua-dua pihak telah dimaklumkan mengenai proses peralihan tersebut. Datuk Johari ditemui selepas melancarkan Akademi Lembaga Pengarah Malaysia Minda 2.0 di Ibu Negara. Kegagalan menangani tekanan akan menyumbang kepada berlakunya gangguan kesihatan yang lebih serius. Justru pekerja harus bijak menanganinya kerana ia juga boleh menyebabkan produktiviti kerja terjejas. Menerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH, Tan Sri Lee Lamtai berkata perusahaan tekanan yang berkesan harus diterapkan dalam diri pekerja dan organisasi. Antara langkah proaktif ialah penubuhan unit khas untuk membantu pekerja bermasalah supaya sindrom tekanan dapat dikesan lebih awal. Manakala individu itu sendiri perlu bijak mengawal emosi. Learning how to relax, learning how to manage your time, learning how to communicate with your friends, your colleagues in the workplace. Be positive in your thinking, positive whatever challenge you face. Tanpa beliau, semua pihak harus saling menghormati dan berusaha meningkatkan kemahiran komunikasi yang berkesan dalam menangani tekanan. Tan Sri Lee menyatakannya selepas merasmikan seminar NIOSH Workplace Stress, A Collective Challenge
sempena Hari Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja Sedunia di Bangi, Selangor. Sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti laporan Piala Thomas Malaysia lawan Korea siang tadi. Untuk itu kita terus saja bersama Siti Aisyah Basli dalam segmen sukan. Aisyah, teruskan. Skuad Piala Thomas Malaysia muncul juara kumpulan C. Skuad Piala Uber Pulau Malang berkecai ke suku akhir. Assalamualaikum, saya mulakan dengan sukan nasional malam ini dengan perkembangan badminton. Skuad Piala Thomas Negara berjaya muncul juara kumpulan C selepas menewaskan Korea 3-2. Malaysia berjaya mengekalkan rekod bersih dalam 3 perlawanan dengan menewaskan Jerman dan England sebelum ini. Seperti diramal pemain nombor 1 negara, Datuk Lee Chong Wei tidak berdepan masalah untuk menghadirkan mata pertama Malaysia. Berdepan pemain ranking ke-9, Chong Wei mudah memungut mata demi mata apabila menang straight set 21-18 dan 21-15 hanya dalam masa 49 minit. Seterusnya, pasangan bergu Goh Wei Shem dan Koo Kin Kiat gagal mengulangi kejayaan pertama apabila tunduk kepada pasangan bergu nombor 1 dunia Lee Yong Dae Yeo Yong Seong juga straight set 21-16, 21-11. Kekecewaan kem negara berjaya ditebus oleh perseorangan kedua Iskandar Zulkarnain Zainuddin. Hanya dalam masa 48 minit, Iskandar menamatkan perjuangan Lee Dong Kyun 21-17, 21-15 menjadikan kedudukan 2-1. Pasangan kedua Korea, Kim Ji Jung dan Kim Sarang bagaimanapun berjaya menyamakan kedudukan 2 sama. Ternyata pasangan ranking keempat dunia ini bukan tandingan Tan Boon Hyung dan Tan Wee Kyung apabila tewas 21-14, 24-22. Peluang negara dihidupkan semula oleh Chong Wei Feng dalam aksi terakhir. Berdepan Jeon Hyok Jin, Wei Feng tidak diberi laluan mudah. Namun semangat juang yang tinggi membantunya memungut mata kemenangan 21-16 dan 21-16. Sementara itu, dalam aksi Piala Uber, harapan skuad negara untuk ke suku akhir berkecai apabila tewas kepada Denmark 2-3. Perseorangan pertama, T Jing Yi gagal menyumbang mata sulung buat Kim Negara apabila tumpas di tangan Lin Kiesfeld dalam penentuan 2 set 11-21, 11-21. Beregu Amelia Anscheli dan Woon Ko Wei juga gagal mengutip mata. Kalah kepada lawan lebih hebat Christina Pedersen, Camilla Reiter-Joule 16-21, 17-21 dalam masa 47 minit. Juara remaja dunia 2015, Go Jin Wei memberikan sedikit sinar buat skuad negara apabila berjaya menyumbang mata pertama dengan menumpaskan Mitzi Paulsen 21-18, 21-13. Gandingan Goh Liu Ying dan Vivian Ho turut cemerlang apabila berjaya mengikat kedudukan 2 sama selepas menang 21-18, 24-22, 21-12 menumpaskan pasangan Megan Frugard, Sarah Thygesen. Namun mata penentuan gagal dihadirkan oleh perseorangan ketiga Ho Yen Mei apabila kecundang dalam aksi rubber game 24-22, 21-13, 13-21 kepada Anathia Madison. Bola sepak Liga Perdana, Melaka United yang membenam Angkatan Tentera Malaysia 6-0 di Stadium Temerloh kekal di puncak dengan kelebihan 1 mata di hadapan Negeri Sembilan. Sekadar menang tipis 1-0 di UiTM Shah Alam membuatkan Negeri Sembilan gagal merampas kedudukan teratas daripada Melaka United. UiTM FC sepatutnya mampu memanfaatkan kelebihan bermain di tempat sendiri untuk menjinakkan Negeri Sembilan. Bagaimanapun, ketumpulan penyudah di depan gawang dipamerkan anak buah Raja Isa Raja Akram gagal meleburkan benting pelawat. Begitu juga dengan anak buah Gary Michael Phillips menyebabkan babak pertama tamat tanpa sebarang gol. Rancakan hanya bermula di babak kedua apabila pelawat mulai menguasai permainan. Peluang terbaik Negeri Sembilan hadir pada minit ke-54, namun rembatan pemain gantian Muhammad Nur Hafizwan berjaya diselamatkan. Afiq Azmi muncul wira Negeri Sembilan apabila menyumpat gol kemenangan pada masa tambahan untuk membawa pulang 3 mata penuh.
kejayaan skuad rugby negara kendalian Lee Nyuk Fah muncul juara Division 1 saingan rugby Asia mendapat perhatian Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin Abu Bakar apabila mengarahkan Kesatuan Rugby Malaysia KRM memberikan bonus buat pemain. Selain itu, Khairi Jamaluddin juga bersetuju untuk mencari lokasi sesuai untuk membina stadium rugby bagi membantu perkembangan yang lebih teratur. Saya masih lagi mencari tempat yang sesuai, tapak yang sesuai bagi stadium tersebut, dan saya akan bincangkan perkara ini dengan Kesatuan Rugby Malaysia. Mungkin dalam masa yang terdekat saya boleh buat satu pengumuman berkenaan dengan stadium rugby. Just so that clarify three things. One is the additional funding I've given Sabah Rugby Stadium. I've given all under my time, and third one is the home of Malaysian Rugby. Beliau berkata perancangan ini boleh dianggap sebagai penghargaan buat usaha keras KRM dalam memajukan sukan rugby di Malaysia. Selain itu, Khairi turut berpendapat tidak rugi skuad negara mencuba nasib memberi saingan dalam playoff untuk melayakkan diri ke Liga Perdana Rugby tahun depan. Jika berjaya menjadi satu bonus dan kebanggaan buat Malaysia. Jika tidak sekalipun, skuad negara tetap juara Division 1. Saingan ini merupakan ujian sebenar dalam menguji kemahiran dan tahap permainan skuad negara. Namun, beliau meletakkan segala keputusan kepada pengurusan KRM untuk menentukannya. Pasukan kebangsaan kendalian jurulatih Lee Nyuk Fah cemerlang apabila muncul juara Kejohanan Rugby Asia 2016 Division 1 selepas menundukkan Singapura 40-20 pada Sabtu lalu. Anugerah Sukan Negara 2015 kembali lagi bersempena dengan sambutan Jubli Emas yang ke-50. Sambutan kali ini dimeriahkan lagi dengan perkenan Seri Paduka yang di-Pertuan Agong serta Raja Permaisuri Agong hadir ke majlis perkenaan. Turut dijangka hadir Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan isteri. Untuk anugerah kali ini memperlihatkan wajah-wajah baharu yang mendominasi pencalonan bagi kategori anugerah olahragawan dan olahragawati negara. 6 calon olahragawan yang telah disenarai pendek pertamanya adalah Uzi Liang daripada sukan akuatik terjun. Kedua, Muhammad Al-Jufri bin Jamari daripada sukan silat. Ketiga, Muhammad Rafiq bin Ismail daripada sukan temping bowling. Keempat, Toh Chuan Leong daripada sukan snooker and billiards. Kelima, Loh Jack Chang daripada sukan wushu. Dan keenam, Harif Saleh daripada sukan berbasikal. Untuk olahragawati kebangsaan, 6 calon yang telah di shortlisted adalah pertama Pandarela Rinong Pang akuatik terjun. Kedua ialah Nur Izzati binti Yaakob bola keranjang. Ketiga ialah Fatin Nur Fatihah Ahmad Saleh daripada sukan memanah. Keempat, Siti Rahmah Muhammad Nasir daripada sukan silat. Kelima, Nur Syazrin Muhammad Latif daripada sukan pelayaran. Dan keenam, Chan Lu Yi daripada sukan wushu. Datuk Ahmad Ismail berkata demikian selepas mesyuarat jawatan kuasa pemilihan anugerah yang diwakili 18 jawatan kuasa dan dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan Datuk Lokman Hakim Ali. 10 kategori anugerah bakal disampaikan pada Malam Anugerah Sukan Negara yang bakal berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC 25 Mei ini. Telekom Malaysia selaku penaja rasmi turut mewujudkan 3 anugerah bersempena dengan Jubli Emas yang boleh diundi oleh orang ramai menerusi laman web TM, antaranya Anugerah Pasukan Terbaik, Anugerah Detik Gemilang serta Anugerah Atlet Kegemaran. Baik, sekian saja segmen sukan untuk malam ini. Sebelum kembali bersama Syikin dan juga Ivan, jom kita lihat ramalan cuaca esok. Assalamualaikum.
Kira-kira 300 ulama dan tokoh agama dari dalam dan luar negara bakal dihimpunkan pada majlis zikir perdana yang akan diadakan di Masjid Putra Putrajaya Sabtu ini. Bersamaan malam Nisfu Syakban, himpunan terbesar ahli-ahli zikir itu dijangka mengumpulkan lebih 30,000 hadirin. Majlis zikir bertemakan selamat datang ke Taman Syurga di dunia itu dianjurkan Pertubuhan Tarikat Muktabar Malaysia pertama. Menurut Setiausaha Agungnya Syekh Abdul Karim Said Khadaid, sekurang-kurangnya 30 ulama besar termasuk dari Makkah, Turki, Syria, Indonesia, Pakistan, Amerika Syarikat dan Kanada mengesahkan kehadiran. Lebih menarik, mereka juga akan membuat kesinambungan majlis sama di negara masing-masing selepas ini. Indonesia juga akan anjur pada 22-23 hari bulan. Saya juga difahamkan Kanada, Spain, Germany, Thailand dan beberapa negara lain. Majlis zikir perdana itu akan bermula pukul 5 petang hingga 10 malam. Ia bakal dimulakan dengan perarakan ulama dan tokoh agama dari dalam dan luar negara. Orang ramai yang ingin turut serta digalakkan hadir selepas asar dengan membawa sejadah masing-masing. Selepas menjelajah 10 daerah kembara mahkota Johor 2016 melabuhkan tirainya hari ini di Johor Bahru. Sejak Sabtu lepas, Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar mendekati rakyat dengan memandu sendiri trek mag sejauh 842 km. Saksikannya sebagai penutup Nasional 8 edisi 17 Mei. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Negerinya besar di